Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video kali ini saya nak kongsikan cara mudah untuk menghasilkan slide PowerPoint, di mana penghasilan slide PowerPoint ini sangat penting, terutamanya bagi memahamkan audiens atau pelajar yang menggunakan bahan kita, atau pelajar juga boleh belajar macam mana cara untuk membuat slide semasa berbentangan. Saya akan tunjukkan terlebih dahulu antara teks asal dengan teks yang lebih menarik. Ini ialah contoh teks asal. Dia menggunakan huruf yang agak kecil dan dalam satu slide ada bermacam-macam fakta dan tiada highlight. Tiada benda yang penting untuk dilihat di sini. Dan kita terpaksa baca semua benda yang ada di dalam teks asal ini. Berbeza dengan slide yang saya akan ubah kepada bentuk seperti ini. Teks yang telah pun diperbaiki. Saya menggunakan highlighter, ada gambar, ayat itu telah pun dipendekkan, perkara-perkara penting akan di-highlightkan. Okey, itu beza antara teks asal dengan teks yang telah pun diperbaiki. Contoh di sini ialah tajuk belanjawan. Dia ada hasil wang yang diterima. Hasil wang yang diterima kita akan menggunakan beberapa ikon yang sesuai dengan tajuk tadi. Yang kedua, penyata anggaran pendapatan. So, gunalah mana-mana gambar yang sesuai. Dan di bawah setiap topik atau highlight yang penting ini ada dia punya huraian sedikit lah. Jadi, mana-mana yang penting saya akan highlightkan. So, bila orang nampak kita punya slide ini, dia boleh faham dan dia boleh tangkap apa yang penting dan apa yang perlu kita tahu di dalam satu-satu slide. Daripada slide yang asal yang sangat panjang dan tiada apa-apa yang di-highlightkan, saya pindahkan atau kita baiki dalam bentuk seperti ini. Jadi, orang boleh nampak penggunaan color, penggunaan highlighter, penggunaan tulisan yang lebih besar mempengaruhi orang yang akan membaca slide tersebut. Dan ia juga turut membantu para pembentang untuk memudahkan penerangan yang akan diberikan kepada audiens. Sekarang saya akan tunjukkan macam mana cara untuk penghasilan PowerPoint yang terbaik. Yang pertama, dari sudut penggunaan font itu sendiri. Sama ada kita menggunakan font yang tebal atau kita akan boldkan tulisan tersebut supaya ia jelas. Dari sudut besar ataupun kebesaran ini ialah saiz dia. Besar itu mungkin untuk tajuk kecil atau benda yang penting, dan tulisan atau font yang kecil untuk dia punya huraian sedikit lah. Dan kebanyakan font untuk benda-benda yang formal atau dari sudut pembelajaran, kita akan menggunakan font-font yang formal, bukan yang klasik atau yang sukar dibaca. Kebanyakan font yang formal ialah font yang senang dibaca oleh audiens. Dan font tersebut mestilah tidak dihalang oleh mana-mana grafik. Ini ialah contoh font yang tebal dan font yang nipis atau halus. Kebanyakan font yang tebal adalah font yang formal lah, seperti yang saya katakan tadi. So, ini contohnya lah. Antara contoh-contoh yang biasa saya gunakan ialah Arial dan juga Anahori. Sebab tulisan ini memang jelas dan juga dia tiadalah kerawang-kerawang ataupun benda-benda yang membuatkan kita tak faham, seperti font yang nipis ini. Contoh yang macam ni, la ni kan, dia ada kerawang-kerawang sedikit, so ia susah untuk dibaca. Kalau Edwardian ni lagilah kita susah nak baca sebab dia terlampau banyak dia punya kerawang-kerawang ataupun ekor-ekor tulisan tadi. Untuk saiz tulisan pula, okey, kebiasaannya untuk tajuk-tajuk yang maksudnya yang benda-benda penting yang kecil itu, saya banyak menggunakan font 32, 36 dan juga 40, bergantung kepada berapa banyak fakta yang ada di dalam satu-satu slide. Kalau contoh yang kecil ini, dia susah untuk dilihat oleh audiens berbanding dengan font-font yang agak besar. Jadi penggunaan saiz itu sangat penting untuk membantu audiens melihat benda yang dipersembahkan oleh kita. Tidak dihalang oleh grafik. Kita perhatikan di bahagian kiri kita,
Tulisan ini tidak dihalang oleh mana-mana grafik. Kita menggunakan latar belakang putih dan tulisan yang berwarna hitam. Manakala yang bahagian belah kanan ini, dia ada benda di belakang. Jadi, kalau kita tengok pun, kita tak boleh jelas atau tak nampak sangat tulisan ini apa. Okay? Penggunaan dia mestilah sesuai dengan grafik yang kita gunakan. Tidak dihalang oleh mana-mana grafik. Ciri yang kedua ialah penggunaan warna. Sama ada warna pada background atau font atau pada grafik. Contoh, lihat di sini tulisan la 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 ini disebabkan background kita berwarna putih. La 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 yang pertama berwarna soft pink. Dia tidak berapa nampak sebab penggunaan warna soft dengan warna soft. So, dia tidak sesuai. Sama juga dengan la lilu ini. Warna pun agak tidak berapa nampak. Sekiranya kita nak highlight perkara-perkara yang penting, pastikan penggunaan highlight dengan warna tulisan itu adalah warna yang kontra atau warna slow dengan warna pekat. Kalau macam ni, warna hitam adalah warna pekat, warna merah pun ialah warna pekat. Dia agak nampak tetapi kurang jelas. Sama dengan lulu. Warna highlighter ialah warna kuning tetapi tulisan itu berwarna soft blue atau baby blue. Jadi tulisan itu tidak berapa nampak. Berbanding dengan perkataan mama. Background warna putih, tulisan warna merun. Jadi ia akan menonjol. Sama dengan momo, warna biru. Dan kalau kita menggunakan highlighter saya warna hitam. Tetapi tulisan itu berwarna putih. So, itu ialah gabungan warna-warna kontra. Dia nampak. Kalau warna kuning, biasanya kita akan kontrakan dia dengan warna hitam atau blue black. So, penggunaan warna itu akan lebih jelas lagi. Untuk warna background dan juga warna tulisan, sekiranya kita tidak menggunakan highlighter, pastikan penggunaan warna tulisan itu adalah kontra dengan warna background. So, boleh nampak di sini perkataan di atas, dua yang di atas dan dua yang di bawah, mana yang lebih jelas. Jadi, penggunaan warna ini sangat penting untuk menonjolkan lagi apa yang kita persembahkan dalam kita punya PowerPoint. Ciri yang ketiga, kita akan highlight perkara-perkara yang penting di dalam kita punya slide. Contoh di sini, berbeza di antara benda yang atas dengan benda yang bawah. Kalau kita lihatkan piagam PBB untuk yang di bawah sekali, audience terpaksa membaca semua yang ada di dalam ayat-ayat di bawah. Tetapi untuk di bahagian atas pula, audience dia boleh tangkap. Dalam slide ini, cerita tentang piagam PBB. Dalam piagam PBB, yang paling penting ialah keamanan hak asasi manusia dan juga keadilan. Jadi, bila kita highlight perkara-perkara penting, mata audience boleh terus tangkap apa yang dia perlu tahu di dalam satu-satu slide. Ciri yang terakhir ialah pemilihan slide. Slide itu mestilah menarik, interaktif dan sesuai dengan maklumat yang ingin disampaikan. Contoh di sini, ini ialah tajuk berkaitan dengan kerajaan tempatan, kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Jadi saya pilih beberapa slide yang ini dikurang grafik. Okay. Ada juga slide saya yang terlampau banyak grafik. Tapi untuk penambahbaikan, saya akan perbaikilah slide itu. Tidak menggunakan banyak grafik dan sebagainya lah. Ini contoh yang pertama. Dia ada grafik dia ada ayat-ayat dan ada highlight benda-benda yang penting. Okay, ini untuk tajuk pola perbandingan semesta 3 bagi ahli bentuk komunikasi. Mana-mana yang penting kita akan highlightkan. Dan slide yang terbaik ialah slide yang tidak menggunakan terlampau banyak ayat. Kita cuba meringkaskan seringkas yang mungkin tetapi audience boleh faham. Okay, ini untuk tajuk semester 1 berkaitan dengan perpaduan sebenarnya. Ini tajuk Wawasan 2020 karangan semester 2. Saya kongsikan slide PowerPoint atau template yang biasa saya gunakan ialah slide Go. Type saja dekat
search engine ni slidego.com atau Slidego sahaja, sudah akan keluarlah benda-benda yang penting seperti ini. Ada bermacam-macam jenis design yang ada. Pilihlah mana-mana yang awak suka atau sesuai dengan maklumat yang ingin disampaikan. Kebanyakan slide saya ada 3 bentuk. Sama ada yang pertama, kita akan save PowerPoint tersebut dalam bentuk PowerPoint lah. Itu cara yang biasa sebab dalam bentuk PowerPoint. Kalau PowerPoint itu kita ingin save dalam bentuk PDF. Okey, awak pergi dekat bahagian file, kita akan save as dan kita akan pilih save as type tu, pilihlah PDF ke, atau kalau contoh biasa saya guna juga JPEG, yang ini untuk gambar, dalam bentuk gambar. Yang ini dalam bentuk gambar. Pilih saja dekat save as type ni, kita nak buat bentuk apa yang kita sukalah. Dan untuk PowerPoint juga kita boleh buat dalam bentuk video juga. So video-video yang saya buat kebanyakannya banyak menggunakan PowerPoint sahaja, senang. Diharapkan dengan perkongsian ini akan memudahkan lagi para guru dan juga para pelajar untuk menghasilkan slide bagi PDPC masing-masing, ataupun pelajar boleh gunakan cara ini untuk membuat slide pembentangan mereka. Sekian sahaja untuk kali ini. Kita jumpa lagi untuk video yang seterusnya. Terima kasih.